Uh, Assalamualaikum semua. Saya Jamia binti Muhammad Jan, berasal dari Kedah, daerah Baling sebenarnya, dan tinggal di Sungai Petani, Kedah. AMUSC 2032. AMUSC 2032. Okey. Umur? Umur 57. Tahun ni 58, Ustaz. Oh, muda lagi. Saya ingatkan umur 47 baru. Okey, silakan. Saya mula belajar mengaji dengan arwah Tok Wan. Tok Wan lah, kalau orang Kedah panggil Tok Wan lah. Kalau orang lain mungkin Tok apa. Mana atuk lah? Atuk lah. Okay. Sebab saya tinggal dengan Tok Wan di kampung. Saya mengaji dengan dia. Saya mula mengaji, saya mengeja. Zaman tu tahun 70-an lah. Mengaji dengan cara mengeja satu-satu. Macam mana contoh dia? Macam alif fathah, ba fathah, ba, macam tu. Sebut fathah Ya, ya. Kata kalau bawah alif kasrah, i, ba kasrah, bi, dan depan alif dhammah. Alif dhammah. Oh, hebat tu. Kalau kita Kelantan sebut alif datar a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u. Oh, hebat tu. Okey. Kemudian masa budak-budak masa sekolah lah, saya tengok kawan-kawan kampung lah mengaji kat rumah Pak Ngah tu, panggil Pak Ngah lah, dia ajar mengaji. Saya minta izin lah dengan tok saya nak mengaji dengan ni, saya suka tengok kawan-kawan pergi mengaji. Oh, masa daripada budak tu dah rasa mengaji tu? Sebab dia kawan saya, adik dia meninggal kot. Kemudian saya cakap dengan dia, kawan saya nama Mazni. Saya kata, Mazni, saya takutlah mati. Saya cakap macam tu. Masa budak lagi tu? Saya ingat. Saya cakap macam tu. Dia kata, kalau takut, mengajilah. Allah. So, saya minta kat tok saya nak mengaji. Rumah panggil bapa saudara lah. Tu, tok saya hantar saya mengaji. Orang dulu hantar mesti bagi beras ke gula macam tu, Ustaz. Hantar orang tu guru macam tu. Lepas tu saya mengaji dengan kawan-kawan, bawa pita minyak tanah. Pergi ngaji jauh. Ngaji malam lepas maghrib, bawa pita, ikut kawan-kawan ramai-ramai. Kalau balik tu, kalau orang mengusir memang lari, Ustaz, macam Ustaz cerita. Kemudian mengaji dekat dia sampai darjah 6 lah, lambat lah juga. Baru habis muqaddam. Maksud sempat habis tak darjah 6 tu? Tak? Habis. Khatam 30 juzuk? Tak. Muqaddam? Muqaddam saja. Muqaddam maksudnya juzuk 30 je lah? Ya. Kemudian? Lepas tu sekolah menengah, bapa saya kerja polis. Jadi dia merantau kan. Masa tu polis hutan baru buka dekat Sungai Petani. Jadi dia ambil saya baliklah dari tok wan saya, dia nak sekolahkan saya di Sungai Petani. Jadi saya tinggal dengan keluarga sendiri di Sungai Petani. Bapa kerja polis hutan, jadi dalam kuartus polis tu ada kelas mengaji untuk anak-anak polis lah. So saya mengaji kat situ dengan ustazah kat situ sepanjang tempoh tinggal di kuartus polis lah sampai habis Quran. Kemudian tingkatan 5 keluarga saya pindah ke macam beli rumah lah, rumah murah kat luar kawasan polis tu. Masa pindah tu memang saya tak mengaji. Saya tak mengaji sampai habis sekolah. Kerja pun saya tak mengaji juga. Saya tak mengaji balik. Kat tempat kerja pergi balik lah. Macam kerja kilang je, Ustaz. Pergi malam, orang kata pergi dengan bulan, balik dengan bulan. Kilang apa? Kilang saya kilang elektronik, siap proksi. Kerja tu masa tu umur berapa? 20 berapa? Masa tu umur 24 saya rasa. Oh, 24. Okey. Lepas tu? Lepas tu masa kerja macam tu lah, pergi balik dah. Bantu berkahwin pun saya tak mengaji lagi. Saya mengaji kembali
di Kilang tempat saya tu ada ustaz mengajar sebenarnya. Lama tapi saya tak tahu. Sebab saya pergi kerja dengan bicycle, kayu bicycle je. Jadi saya kena balik cepat saya ni. Pergi Bila dengan basikal. Basikal. saya kayu bicycle je dari rumah saya pergi tempat kerja. Jadi Jauh ke? jauh juga. Tengah Jauh. Kalau kayu 1 jam kot. 1 jam? Saya keluar 6.30. Lepas subuh 6.30 pagi kayu bicycle pergi Kilang. Maksudnya sampai lebih kurang dalam 7.30 lah. Ya. Oh jauh ya. Okey. Lepas tu? Jadi saya tak mengaji juga. Masa kat Kilang dah kahwin, dah saya boleh beli motosikal. Berapa tahun? Lepas 3 tahun. Lepas berkahwin. Lebih kurang dalam yang guna basikal tu lebih kurang berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ya. Okey. Lepas kahwin, saya tak mengaji juga lagi. Bila terdetik nak mengaji tu masa kat okey dah adalah moto apa ni, saya kawan saya ajak dia kata Kak Jamiah ada mengaji lah kat ni, jom kita mengaji. Dekat mana tu mengaji? Dekat Kilang. Dekat Kilang. Dekat tempat. Ya. Okey. Sebab walaupun Kilang pengurusan dia orang Jepun, lepas tu orang atasan Cina apa, tapi kami bolehlah buat kelas mengaji sebab ramai Melayu. Ada macam persatuan kebajikan Islam lah. Lepas tu kami ada yang jemput ustaz mengaji, saya pun mula mengaji sebab kawan ajak. Saya tak bagi alasan apa, dia ajak saya terus. Okey, saya mengaji balik dengan ustaz tu. Ustaz tu pun nama Ustaz Zul. Ustaz Zul. Dia mengajar lama sebenarnya, tapi saya baru tahu dia mengajar. Saya belajar dari dia dengan Iqra. Siapa yang baru masuk mengaji bermula dengan Iqra. Dah habis Iqra, dapat baca Quran tu macam rasa seronok ustaz. Oh, seronoknya boleh baca Quran. Lepas tu buat peluk kuning kan? Ada kat kawan-kawan yang naik yang buat kenduri sendiri lah. Untuk kawan-kawan dia. Lepas tu tahun 2006 kakak saya meninggal. Saya dapat baca surah Yasin kat dia. Saya rasa syukur sebab saya mengaji dengan ustaz, saya boleh baca. Saya boleh sedekah bacaan saya dekat arwah kakak. Nama apa kalau boleh share? Nama kakak? Kakak Jamilah. Jamilah binti Muhammad Jan. Bukan nama ibu. Nama siapa? Nama ibu binti Maryam. Okay, sebelum kita teruskan, kita sedekahkan Fatihah untuk Kak Jamilah. Jamilah binti apa ni? Maryam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga apa yang kata di antara detik-detik yang Kak Jamiah rasa nak boleh baca Quran itu sampai kepada Kak Jamilah, insya-Allah. Silakan. Okey, saya terus belajar dengan ustaz tu waktu balik kerja lah, macam hari Jumaat. Dia setiap seminggu sekali je. Waktu balik kerja kami tunggu sampailah waktu maghrib. Ngaji dengan ustaz, tak lama lepas tu ustaz saya meninggal. Ustaz pula meninggal. Tapi dia pesan, kalau dia meninggal, nanti mengaji dengan orang lain. Lepas tu saya sedih, dia tak ada, saya sedih. Dia ustaz tu meninggal lama, lepas 6 bulan baru kami dapat pengganti ustaz baru. Kata-kata ustaz tu buat saya nak belajar lagi.
Apa kata-kata boleh share? Dia kata kalau ustaz pergi dulu, dia kata untuk semua orang lah. Kalau ustaz pergi dulu ke, siapa dulu ke, mengajilah dengan orang lain, carilah guru lain. Sebab dia umur dia tu masa tu dia lebih tua daripada Jamiah ke? Ya, lebih kurang. Dia mati sebab aksiden saja. Oh, insya-Allah. Dengan sekali lagi lah kita sedekahkan Fatihah sebab orang-orang yang hebat ni dia kalau dia mengingatkan kita macam mana kita nak tahu orang hebat ni? Kita sebut nama dia kita boleh mengalir air mata. Itu orang hebat. Bukan orang biasa-biasa. Jadi kita sebut Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teruskan. Kemudian Okey. Lagi nak dia perasaan nak belajar tu lagi, kawan saya, kawan sekolah lah, kami selalu macam reunion macam tu lah, tapi dia ni selalu buat buka puasa, majlis buka puasa dengan anak-anak yatim tahfiz. Satu hari dia buat untuk anak yatim, dia jemputlah kawan-kawan yang baik dengan dia lah, macam tu lah. Ke majlis tu, anak-anak yatim tu di bawah bimbingan Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi Anwar. Mana dekatlah rumah dengan Ustaz Wadi dah? Dengan tahfiz dia dekat. Oh, macam tu. Dia jemput tu pelajar-pelajar Ustaz buka puasa. Kebetulan Ustaz, mungkin kawan Ustaz tu ada seorang syekh lah dari, saya tahu dari mana, Dari Arab lah. Dari Arab lah macam tu. Saya tak tahu dia. Kemudian sebelum buka tu ada majlis ilmu. Tu Ustaz Wadi jemputlah syekh tu bagi macam motivasi lah kat kami. Okay. Lepas tu dia tanya, dia cakap bahasa Arab tu, Ustaz translate lah. Okay. Kemudian dia tanya satu je, dia tanya, di sini siapa yang baca Quran setiap hari? Dia tanya, siapa pun tak angkat tangan, termasuk saya. Termasuk saya. Siapa pun tak angkat tangan. Dia tanya semua orang, tapi saya tengok macam dia tengok saya. Saya nampak macam Ustaz tu, Syekh tu pandang saya macam tu, saya nampak macam tu. Tu saya rasa malu lah Ustaz. Sebab saya ni tak baca Quran selalu. Tak, orang Islam tapi tak baca Quran selalu. Sejak tu saya cari guru Quran lagi. Kemudian kakak ipar saya, dia ajak saya pergi kelas ngaji kat masjid kat rumah. Saya ikut. Okey, saya nak pergi mengaji. Ustazah tu ajar tadarus mula-mula. Dia ada kelas yang pertama dah habis. Kemudian kelas saya masuk kelas yang kedua. Bacaan saya memang teruk lah dengan ustazah. Dia dari sekarang tu. Sejak tu saya nak cari. Saya mengaji tak pandai ni. Tajwid selalu bila dia mengajar tu, dia akan baca satu potong ayat Quran, kemudian dia baca tajwid tu. So anak murid sebut ni dia baca ni apa, dia tajwid apa-apa. Saya memang tak faham langsung. Sebab apa? Dia selalu cakap, Jamiah kena baca kat rumah banyak kali. Perbetulkan tu bacaan. Saya rasa saya baca, tapi saya baca tak betul juga. Sejak tu saya nak belajar dengan siapa tajwid, saya ingat macam tu. Lepas tu saya tengok masa ustaz yang baru ganti, ustaz saya yang meninggal tu, dia ajar macam ustaz ajar tongue twister tu, tapi sikit je. Dia ajar nak cara sebut yang betul. Kemudian ustaz tongue twister ustaz lalu kat wall, mungkin lah lalu kat FB saya tengok ni macam ustaz belajar ajar dekat ni lah, kelas lah. Tapi saya tak tahu ustaz dari mana. Tak tahu saya. Dari mana? Saya cari pula tak jumpa. Masa tu tahun bila? 2019 macam tu kot. 19 macam tu kot.
Lalu sekali lalu kat luar tu saya tengok, cari tak jumpa. Lepas, tak jumpa Ustaz. Kemudian saya tengok tu, saya kata, macam saya pernah dengar lah macam ni. Kemudian saya PKP lah. Masa PKP lah baru saya nampak Ustaz kat Facebook yang ada pagi-pagi tu. Di bawah tu nak belajar ilmu tajwid, link kat situ. Saya terus tekan kat situ sebab saya nak belajar tajwid saja. Tujuan saya. Lepas tu? Lepas tu saya... Masa tu siapa call? Salah kot. Salah kot. Dia tanya, Kak Jamiah ada mengaji ke, ada mengaji kat masjid, kat rumah. Tapi tujuan dia tanya tujuan nak belajar Muslim. Saya kata memang saya nak belajar tajwid, saya tak pandai tajwid. Saya boleh mengaji saja. Sejak itulah saya daftar dengan Amin Muslim. Saya tak fikir panjang lah, saya daftar terus. Sebab saya nak belajar tajwid, saya nak tahu tajwid. Memang saya nak tahu tajwid ya mula-mula. Daftar dengan Ustaz Lah. Lepas tu tim bagi baca dengan siapa? Baca dengan Ustazah Syamina. Okey. Masa baca dengan Ustazah Syamina, masa tu first waqi'ah apa nama tajuk dia? Waqi'ah online. Ke terus daftar UAC? Tu daftar UAC. Tak sempat lah waqi'ah online tu, tak sempat? Tak. Tak sempat. Saya nampak yang tu je. Saya tak nampak yang tajwid santai ke apa tu, saya tak pernah tengok. Maksudnya benda ni hikmah. Saya boleh katakan semua orang ni dalam UAC ni kebanyakan hikmahnya PKP. Ya. Semua PKP. Okey, so kalau saya tengok perjalanan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perjalanan Kak Jamiah daripada kecil sampai sekarang ni, saya tengok perjalanan yang Tuhan sentiasa jaga duduk dengan Quran. Tuhan sentiasa duduk dengan Quran. Dahlah masa kecil tu boleh sebut saya takut mati, tiba-tiba nak mengajar Quran. Kawan tu nama apa kawan tu? Hebat tu kawan tu. Kawan saya nama Mazni. Mazni, dia masih hidup lagi? Ada. Dia ada di Puchong tak, saya ingat. Dia di Puchong. Masih berhubung lah. Masih berhubung. Masih berhubung dengan dia? Masih. Masih berhubung. Okey, tu nak cerita tentang Kak Jamiah duduk dalam kata environment ataupun persekitaran orang-orang soleh, orang hebat, orang baik. So macam inilah juga kita dekat USC, sebab tu kita kumpul. Saya masa tak ada suara tadi, mana sebut kat mana ni, Negeri Sembilan, Sarawak mana tu, maksudnya Kedah apa semua. Jadi nak cerita dekat sini, kita kumpul. Kalau contohnya tak ada secara online, saya tak akan kenal Kak Jamiah. Dah duduk Kedah, memang nak pergi Kedah tu memang tak lah. Kita banyak di sini. Tapi nak ceritanya, kita dikumpulkan, sentiasa duduk dalam environment ataupun duduk dalam persekitaran ataupun duduk dalam ukhuwah orang yang hebat, orang yang soleh. Itu yang saya nak. Jadi ada benda yang saya kunci dalam diri saya. Ya Allah, hadirkanlah aku orang-orang yang hebat, orang-orang yang soleh dan soleh ada di keliling aku. Saya selalu doa benda tu. Sebab apa? Bila kita doa benda tu, Tuhan hadirkan. Bila Tuhan hadirkan, kita rasa macam hidup walaupun kita serabut ke apa, keberkatan tu rasa ada. Doa daripada sahabat-sahabat, doa daripada anak murid, doa daripada guru, doa daripada semualah. Itu yang saya nak. Okay, so Kak Jamiah, daripada first dengan Ustazah Syamina sampai sekarang dah berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 bulan. Nak sampai setahun lah. Okay. So 9 bulan, apa perasaan dan apa perubahan yang Kak Jamiah rasa dan apa yang Kak Jamiah boleh kongsikan? Satu je ilmu.
Yang daripada banyak-banyak tu, cuba ingat balik. Dan apa perubahan dalam hidup dan perasaan dia apabila mula berguru dengan Ustazah Syamina? Mula-mula bila mengaji dengan Ustazah, masa 11 saya bulan 4. Bulan 4. Ustazah bagi Ustazah bagi apa markah kat saya pun 40% saja. 40%. Okey. 40% saja. Memang saya 40%. 40%. Kalau 40%, rendah sikit lah daripada Kak Mimi. Kak Mimi ada? Kak Mimi. Okey, lepas tu? Kemudian saya, bila Ustazah mengajar tu, saya baru faham sikit-sikit. Okay. Saya kadang-kadang Ustazah tanya tu saya lupa. Tanya apa? Tanya nama hukum? Tanya nama hukum ke apa ke, saya macam macam tu. Macam tu. Okay, so daripada lupa ni, lupa tu biasa. Apa benda yang Kak Syamina ingat satu ilmu? Ingat satu. Cuba ingat. Cuba salat Allah SWT, cuba kongsi satu. Satu je. Ingat. Ingat apa tu Ustaz? Ingat apa, nama hukum ke apa ke? Yang dia tegur ke? Yang ditegur. Banyak Ustaz. Nak satu je yang rasa-rasa boleh ingat. Yang boleh ingat bila Ustaz bila nak kenal nama hukum tu tengok simbol. Yang tu saya senang ingat. Okey, apa simbol yang ingat? Yang ingat kalau nun atau tanwin bertemu dengan macam Ustaz cakap tadi, lam dan ra kita akan guna. Okey. Ingat apa tu saya suka lupa. Selain dari lam dan ra, al-guna. Selain daripada lam dengan ra, kita kena baca dengung. Macam tu, saya ingat macam tu je. Okey. So, kenapa saya tanya ni? Supaya apa? Dia ada momen. Dia ada momen. Yang mana momen itulah yang mengingatkan kita. Tak kira lah apa-apa ilmu. Macam saya cerita tadi, kenapa saya mula dengan momen? Mula dengan momen apa? Peristiwa. Saya mulakan dengan peristiwa kenapa, macam mana saya boleh ingat ikhfa hakiki. Dia kena ada. Cuba cari. Nanti Kak Jamil cari lagi yang mana momen tu nak boleh ingat. Cara nak ingat momen ni, di antara bendanya, saya selalu kalau dengan tim Al-Mukhlisin, ini momen dia. Ini momen dia. Macam mana saya nak bagi tim Al-Mukhlisin tu ingat? Contohnya, Amman Hadalai. Kalau dia tak ingat, saya akan piak dia macam tu. So, momen dia tu jadi ingat. Tapi kalau Kak Jamil takkan nak watan kot sebab jauh kan. So, sekarang macam mana nak ingat momen? Cuba minta ustazah boleh cerita dekat saya. Macam mana ustazah ingat benda tu? Minta ustazah. Tu saya bagi tips. Macam mana ustazah ingat benda tu dan apa peristiwa yang menyebabkan ustazah ingat. Tanya dia macam tu. Itu tips lah. Yang lain ambil tips yang saya kongsikan tadi. Macam mana nak supaya anda ingat sesuatu hukum, anda ingat sesuatu ilmu tu, cara tipsnya adalah tanya ustazah, tanya ustaz, tanya dia, macam mana ustaz ataupun ustazah boleh ingat nama hukum tu. So dia akan cerita momen, dia akan cerita peristiwa. Jadi peristiwa tu dia akan mula lekat. Saya macam mana saya ingat gunnah? Kenapa saya betul-betul ingat gunnah? Sebabnya Syekh Hasan masa saya belajar dekat Mesir dulu, dia sebut gunnah ya bni. Dia sebut gunnah tu, dia macam saya nak macam ni. dia punya sebutan gunnah. Oh, dia marah memang Dia pernah marah satu orang yang kajian umur 57 kan. Dia pernah marah umur 60 lebih. Orang tu tengah baca duduk ni. Dia tengah duduk. Wallah ayam ni 67. Umur 60 lebih. Bangun. Terkejut.
Sampai sekarang saya ingat lagi muka orang yang kena marah orang Arab tu. Sebab apa? Sebab momen ataupun peristiwa itulah yang mengingatkan benda. Sebab tu kalau gunah ataupun dengung, saya nak cerita, sebab tu saya sangat detail dengan dengung. Sebab apa? Sebab kita ada peristiwa. Jadi itu peristiwa yang Kak Jamiah kena lahirkan. Macam mana nak lahirkan? Kena tanya Ustazah. Okay, the last one, saya nak apa tips ataupun nasihat ataupun motivasi yang Kak Jamiah boleh kongsikan untuk diri Kak Jamiah dan juga sahabat-sahabat yang duduk dalam ni dan juga orang luar. Silakan. Nasihat. Ini mungkin bila kita, ini mungkin kata-kata Ustaz kot, bila kita cari ilmu Al-Quran, akhirat, dunia akan datang seiring dengan kita. Jika kita cari dunia dahulu, akhirat tak akan ikut kita. Itu. Lagi? Kemudian kita kena bacalah Quran selalu. Jangan tinggal. Kalau boleh dapat hafal macam yang Kak Roshani ke. Okey. Kalau cerita tentang Kak Roshani, apa yang Kak Jamiah terbayang dalam hati? Suara. Sebab dia dah berumur 60-an tapi masih boleh hafal Quran, masih cepat ingat, boleh ingat macam mana yang Ustaz ajak tu. Macam mana boleh Kak Jamiah rasa macam aku tak boleh sebelum tengok video tu lah. Sebelum tengok video tu, apa benda yang Kak Jamiah terbayang dalam fikiran? Maksudnya, kalau hafal Quran ni umur dah tua ni tak boleh hafal, betul tak? Ada perkataan tu. Betul. Tetapi selepas tengok video tu, apa perkataan yang keluar mula-mula dalam hati? Saya tanya nak apa macam Kak Roshani. Teringin. Kak Roshani dengar, itu adalah kenapa saya selalu sebut Kak Roshani. Dia kalau saya nak buat benda-benda macam ni, saya sebut dia mesti sebut dia dekat saya. Ustaz, janganlah Ustaz, takut jadi orang kata macam ni lah. Saya kata dia, buat je. Saya marah dia, buat je, anggap ini inspirasi. Kenapa kena ada benda yang inspirasi? Sebabnya kita tak tahu bila kita pergi. Bila kita ada benda yang kita tinggalkan dekat seseorang, kita tinggal, lebih-lebih lagi ada video. Kenapa selepas je idea ni sebenarnya datang daripada Allahumma salli Muhammad, daripada Kak Has. Sebab tu dia orang yang pertama yang saya interview dia. So idea dia kata, Ustaz, boleh ke kita nak berkenalan dengan semua orang student UAC? Saya kata boleh, tak ada masalah. Sebab tapi saya pun fikir balik, kalau saya berkenalan dengan cara okey silakan nama siapa, dia tak jadi. Dia tak jadi. So saya fikir balik macam mana nak jadi flow ni cantik. So selepas saya fikir balik, rupanya first dia cerita tu orang dah mula trigger, orang dah mula ada orang bagi tahu, Ustaz, saya dulu pun kena sihir juga dulu. Saya pernah kena sihir, tapi dengan asbab Quran juga saya macam cerita Kak Az, kemudian berterusan cerita Kak Ani, kemudian cerita Kak Zeh, kemudian cerita Kak Rini. Dia cerita-cerita ni kita bawa, last kita pun nampak, oh memang betul, ini adalah inspirasi. Sebab setiap orang perjalanan dia tak sama. Macam dekat Kak Jamiah, saya boleh kongsikan, Kak Jamiah tak perlu ada ujian pun sangat. Sebab apa? Ujian Kak Jamiah tak terlalu, orang kata kalau dengar tu tak lalu pelik sangat lah. Sebab apa? Kak Jamiah sudah berada dalam environment ataupun persekitaran orang soleh. Duduk dalam Quran daripada kecil. Sebab tu ujian tu taklah seberat yang kita dengar orang yang tinggal Quran lama tiba-tiba dapat hidayah. Dia lain cerita dia.
Jadi alhamdulillah saya nak ucapkan tahniah dekat Kak Jamiah. Sekadar itu dulu perkongsian. Terima kasih Kak Jamiah di atas perkongsian. Dan saya minta supaya perkongsian yang Kak Jamiah kongsi tadi sehingga mengalirkan air mata. Air mata itu dijadikan air mata yang dapat memadamkan api neraka insya-Allah nanti, kerana apa? Air mata yang mengingatkan kepada Tuhan, yang mengingat kepada Allah, itu adalah air mata yang sangat mahal. Dia bukan dibuat-buat. Bukan tiba-tiba nak menangis, tak. Dia memang air mata yang ikhlas keluar. Macam mana dia boleh ingat arwah Tok Muan, kemudian ingat sawan dia nama Mazni, kemudian boleh ingat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ustaz yang nama Ustaz Zul tadi kan. Kemudian boleh ingat kakak Kak Jamilah binti Maryam. Benda-benda yang menjadi kehidupan itu, momen tu memori mengingatkan kepada Quran. Sekarang ni Kak Jamiah, saya nak latih Kak Jamiah. Saya nampak macam mana nak latih Kak Jamiah boleh cepat pergi. Nanti saya bagi tahu juga kat Ustazah Syamina, saya rasa ada dalam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Itu cara mudah nak buat adalah dengan cara sentiasa tanya. Macam mana Ustazah boleh ingat? Tanya semua. Sentiasa tanya benda tu. Itu adalah tips yang mudah untuk Kak Jamiah. Sebab Kak Jamiah, kehebatan Kak Jamiah adalah mengingat memori. Mengingat momen. Mengingat momen, jadi cara nak hafal, cara nak ingat adalah ingat momen. Itu tips. Saya biasa berkongsi ilmu kepada, nak bagi macam mana nak bagi mudah faham, saya bergantung kepada orang. Macam Kak Jamiah, saya boleh kongsikan, Kak Jamiah nak ingat benda tu, tanya Ustazah selalu. Macam mana Ustazah ingat? Macam mana Ustazah ingat? Dia akan jadi mudah untuk ingat. Okey, itu saja perkongsian. Terima kasih Kak Jamiah.